Puisi untuk semua. Soalan saya mungkin agak lari sedikit daripada topik yang berkatakan tadi. Sebab saya tidak ingin bertanya tentang apakah takrif, konsep, bentuk, jenis puisi. Tapi saya nak pergi kepada sesuatu yang lebih lebih mencabar daripada itu. Saya nak tanya panel, pada pandangan tuan-tuan dan puan, apakah agaknya status ataupun kedudukan puisi pada masa hadapan berdasarkan perkembangan ataupun situasi yang berlaku di negara kita pada hari ini. Misalnya dalam sistem pendidikan negara lah yang paling tepat barangkali yang boleh membawa perkembangan puisi di tanah air kita. Dalam sistem pendidikan negara kita hari ini, baik di sekolah menengah ataupun universiti, situasi seolah-olah tidak menyebelahi kita lah, menyebelahi para sastrawan dan juga perkembangan jurnal-jurnal sastra ya. Misalnya di sekolah, dalam Komsas ke ataupun dalam subjek mata pelajaran kesusastraan sendiri, semakin dikurangkan setiap tahun ya, dalam subjek sastra itu. Kedudukan puisi itu pun semakin dipinggirkan. Begitu juga di universiti, dalam sistem pendidikan di peringkat tinggi juga. Terbaru saya mendapat maklumat bahawa kami diminta untuk membuat perubahan kurikulum ya, kurikulum review, yang mana kursus-kursus yang berteraskan sastra yang pure ini, yang asli ini, termasuklah kursus puisi Melayu moden ini, perlu dirombak dan diubah supaya ini tidak lagi dianggap sebagai satu kursus yang teras yang selama ini kita memang jaga sangat ya, demi untuk memartabatkan kesusastraan kita. Jadi soalan saya barangkali sedikit terkeluar dari topik tadi ya, dari Siti, nak tanya pandangan para panel ni pada pandangan tuan-tuan dan puan-puan, apa agaknya, apakah puisi ni mempunyai masa depan yang cemerlang berada dalam situasi sistem pendidikan kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Samsudin. Okey, melihat bagaimana penerimaan masyarakat itu satu. Kedua, bagaimana kita kata masyarakat ni adalah pemerintah kan? Pemerintah ni satu, melihat masa depan puisi dalam dunia sistem pendidikan dia. Okey, reaksi yang pertama daripada Dr. Siti. Terima kasih Dr. Yati Kelate. Sebenarnya Dr. Yati, inilah yang kita alami pada tahun-tahun 80-an dulu ya. Waktu itu kita masih ada Jabatan Jentera Melayu di UKM, kita ada Pusat Pengajian Melayu di Universiti Malaya dan juga di USN dan sebagainya. Dan kita juga ada Persatuan Pengajian Melayu yang bergabung, waktu itu pengurusinya Profesor Taib Osman. Okey, saya kira kalau membandingkan waktu zaman itu, bukan berarti kita nak melihat masa lalu sebagai, tapi saya perlu juga ada tokoh-tokoh yang bersuara. Jadi waktu zaman itu juga sudah ada tentangan-tentangan menganggap puisi tidak penting lagi. Akhirnya dirombak, dikecilkan menjadi Jabatan Sultan Melayu. Dan sekaranglah kita lihat seluruh universiti kita makin mengecilkan. Waktu itu Profesor Said Najib amat menyokong dan bersuara. Profesor Taib Osman juga bersuara pada Naib Chancellor waktu itu, Engku Aziz. Jadi ada tunggak-tunggak payung-payung yang agak tegas, yang dihormati, yang disegani, bukan dihormati, disegani. Jadi waktu 70-an, 80-an itulah satu kegiatan di mana puisi juga diwajibkan di dalam kuliah sastra budaya, dan kita memanggil penyair-penyair masuk ke kampus. Ya. Dan yang diundanglah penyair-penyair mapan. Tidak banyak waktu itu ya. Kemala, Dharma Wijaya, juga pensyarah. Jadi hubungan tenaga pengajar yang juga penyair amat kuat waktu itu. Ni Dr. Yati kena kuat berpuisi, nampaknya dah mula berpuisi sekarang Dr. Yati ya. Sebab tanpa orang akademik yang mempertahankan nilai-nilai puisi di dalam pengajaran ya, puisi akan mengecil. Di UKM juga tidak ada lagi, mana Dr. Abdurrahman Napiah tak ada, Profesor Sahlan pun tidak ada lagi. Yang tengok sekarang tinggal Dr. Mawar, Profesor Mahathir Dr. Mawar, dan menunggal. Pembaca puisi banyak, tapi pengkaji, penilai. Dan kenapa saya keluar dari UKM? Itulah satunya. Bila saya disuruh mengajar puisi,
Bukan saja puisi Dr. Yati, bidang saya seni budaya juga warisan ditolak. Malah saya akan dilanjutkan menjadi profesor lagi kalau menukarkan subjek kuliah saya pergi ke sastra. Suruh meninggalkan saya seni budaya warisan. Bidang saya seni budaya warisan. Puisi yang tambahan sebab saya tak bukan lulusan sastra, saya lulusan seni rupa. Jadi untuk masa depan saya kira kita perlu membesarkan komponen tokoh-tokoh orang yang dilantik. Bukan saya menganggap ketua-ketua jabatan tidak berfungsi, tidak berperanan, Dr. Saleh ada. Jadi melalui pena umpamanya. Melalui Gapena. Sekarang ketua Gapena dah pergi ke USI. Kalau kita kembali bergabung, di mana pusat persatuan, pusat pengajian Melayu dulu. Pertama Profesor Tai Osman yang menjadi fungsinya, kedua Dr. Muhammad Saleh, kemudian berpindah. Yang paling dekat antara UM dengan UM, kemudian USM. Sekarang dah berapa universiti yang ada pengajaran sastra dan bahasa. Saya baru pulang dari Aceh. Memang tidak ada pun kelas sastra dan budaya. Di Aceh waktu zaman-zaman tahun 70-an mereka lagi sedang membangun, mereka pentingkan teknologi. Yang ada kuliah bahasa saja yang dimasukkan puisi di situ. Jadi untuk menjadi penyair mereka harus pergi ke Jakarta. Tapi sekarang dengan perubahan yang terjadi ini, reformasi terjadi ini, setiap daerah mempunyai kelompok-kelompok penyair yang berani menegur pemerintah. Sekarang gubernurnya ialah Dr. Zaini yang baru pulang dari Denmark, dulu dibuang terbuang. Dan satu lagi ialah bagaimana mereka ini mengundang penyair dan membaca puisi waktu wisuda dan tidak diberitahu lagi. Mereka menganggap penyair ini hebat dan boleh berpuisi. Kalau Agi mungkin senang saya bukan penghafal puisi yang bagus, tapi melahirkan larik-larik spontan insya-Allah. Jadi saya pergi ke Aceh, ke Universitas Jabal Ghafur. Tiba-tiba selesai pidato umum oleh rektor, oleh pemedatu dari Jakarta, diundanglah saya baca puisi. Tapi kan ada 30 tahun pengalaman di Glegapoi. Glegapoi dalam bahasa Melayunya bermaksud Bukit Pembangunan. Di situlah universiti didirikan Jadi balik pada soalan Dr. Yati sudah sampai masanya saya tak tahu mass media mana yang datang hari ini TV memang tak adalah. Bagaimana anak-anak muda ini biasanya persatuan penulis, saya kira Tekno seorang penyair yang aktif di Kepulauan memegang berani menegur TV Aceh. Setiap tamu-tamu yang datang dari Jakarta, dari Makassar akan diundang ke TV Aceh untuk menjelaskan peranan sastra dan hubung kaitnya dengan penguasa. Malah diundang wakil bupati untuk hadir. Waktu kami datang tu mesti ada wakil-wakilnya. Jadi ada kegilaan penyair yang berani untuk menerobos hal-hal yang begini. Kita dibandingkan selamat pagi-pagi yang dibawa ialah penyanyi, pelakon dan sebagainya. Pena saya cabar sekarang Dr. Saleh. Doktor akan dibantu oleh Dr. Yati dan kumpulkan semua tenaga-tenaga kita tak berintin-intin, tak ada. Kita dah rasa alhamdulillah kerana institut memberi kami peluang institut terjemahan. Maaf tak ada wakil Dewan Bahasa di sini. Wakil Kapena pun tak ada di sini. Jadi inilah apakah yang diseminarkan. Dan satu lagi kelemahan kita, semua ingin berpuisi, menulis puisi dengan kemudahan Facebooknya. Tapi bila ada hal-hal yang begini, saya tak dengar lagi mendengar suara adik-adik muda. Sangat kami, anak alam dulu, tidak peduli. Polis datang ke apa datang, saya baca puisi dengan Pian Habib kerana kita baca puisi yang mengasyikkan bagi mereka. Mereka dengar dulu. Lepas tu baru tangkap kami. Bukan tangkap kalau menegur kami. Jadi harus berani. Sekarang bila kita undang, kami bayar berapa? Betul tak salah? Kecuali puisi lambat yang kita baca bulan malam minggu. Tapi sekarang ada. Bila saya ajak adik pergi keluar, berapa bayar? Siapa nak bayar transport kami? Anak alam tidak. Sekarang kita ada Pak Musa Misran. Nanti kita dengar suara Pak Musa. Sabahuddin lah. Dalam Facebooknya Sabahuddin Senin, tinggal di Australia. Sabahuddin dengan angkatan 80-an Kami 70-an. Saya berbalik Georgia, Latif berbalik Jerman, Agi merantau di Amerika Agi tidak harus meninggalkan Dewan Bahasa. Berani kan tidak boleh selalu protokolnya. Kami bayangkan pegawai Dewan Bahasa membenarkan kami duduk bersila di lantai. Bila pengarah datang, kursi dah hilang. Nak sambung lagi tak boleh, akhirnya pergi. Jadi di sini ialah keberanian. Tak tahulah,
mungkin saya dari Indonesia, mungkin baru balik Indonesia memang bermula pada kosong. Ya. Ya, Rendra itu perlukan sokongan kami. Kalau tanpa kami, Rendra tak boleh membuat Mastodon Coromandel. Sebab naik saja masuk Dewan dah tentera dah datang. Hanya satu perkataan saja yang menghina tentera waktu itu, ya. Tapi puisi terus. Lepas tu barulah kami ditahan. Termasuk penyokong-penyokongnya ditahan, ya. Jadi di sini saya cadangkan peluang sudah ada, dan sekarang di sini bila PENA dengan institut mengadakan begini, ada forum yang serius begini, dan PENA harus melatihkan adik-adik ini. Bukan marah-marah Facebook, marah banyak saya kena marah ni bila saya tegur. Tapi inilah, tanpa bersuara kita tak dengar batin terseksa mereka ini. Jadi anda harus bersuara, bukan hanya meninggalkan, menyerahkan puisi-puisi juga. Saya tak tahu bagaimana malam baca puisi oleh DJ kita ini, sebab saya tak pernah jumpa you punya station, susah nak dapat ni. Tapi bila baca Facebook, mungkin teknologi tu tak canggih lah saya. Jadi sudah menyentuh anak alam tadi, ya. Okey, kita ada patron juga. Itulah yang kita kehilangan. Tak mahal patron itu. Hanya belanja kami duit kopi dekat pasar, dekat Benteng, ya. Kami boleh minum kopi, boleh makan sup. Kemudian cakap mamak yang jual kopi tak bayar pun tak apa. Nanti itu bapa besar akan datang. Osman Awang akan bayar hutang kami. Siapa? Datuk Bahar tahu, ya. Bila Datuk Osman keluar, Datuk Bahar naik, Kemala naik. Sekarang orang-orang tu sudah tidak ada lagi. Ya? Jadi dengan wang yang sederhana oleh mereka ini, kami bukan perlu wang, tapi kasih sayang. Dan kami tunggu di tangga bila Osman turun. Kami tak boleh. Ringkasannya gitu. Di samping kita yang aktif ni adalah tenaga-tenaga. Sekarang patronnya dah nampak, dah jelas, sudah ada. Jadi kita undang penyair yang berani bersuara dan menyampaikan itu, ya. Okey, insya-Allah. Pak Agi sila memberi reaksi daripada pertanyaan Dr. Nurhayati. Puisi dalam dunia atau puisi dalam... Saya nak bacakan sajak ni, oleh Muta Baruka, Alan Hope di The Caribbean. You ask me if I have ever been to prison. Kau tanya, adakah aku pernah pergi penjara? Been to prison? Pergi penjara? Your world of murderers and thieves, dunia bunuh-membunuh dan curi-mencurimu. Of hatred and jealousy, kebencian dan kecemburuan, penjara. And you ask me if I have ever been to prison. Dan kau tanya lagi, ya, aku dah pernah masuk penjara ke? Very simple, isn't it? I answered, aku jawab, yes, yeah, I'm still there. Aku masih di sana, trying to escape, untuk menyelamatkan diri aku. Nah, dia tak masuk penjara pun. Dunia ni penjara pada dia. Begitulah perkembangan sastra. Kita menjara puisi, kita menjarakan diri kita, tak mau lepaskan puisi itu ke dunia luas, dunia bebas. Bila sastra kita nak berkembang? Ini nak rombak oleh kurikulum. Kita tahu bahawa sebenarnya manusia ini dipengaruhi oleh berkembang otak. Otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu critical thinking, otak kanan itu creative thinking. Tahu kan? Dan perkembangan kita ini adalah perkembangan mental kita, kognitif kita, perkembangan afektif kita, rasa kita, emosi kita, otak kita, minda kita, kognitif. Mesti diberikan perkembangan. Dan perasaan kita juga berkembang. Perasaan kita mesti diberikan perkembangan, mesti dimengertikan perasaan kita. Perasaan yang tak boleh terjemahkan. Semua teks novel tu boleh terjemahkan. Perasaan tak boleh. And it's the reason why original work tidak boleh mengatasi karya terjemahan. Dan psikomotor ialah kita punya aksi kita. Tiga-tiga ini mesti berkembang bersama-sama dengan kita punya the five senses. 5 indera kita mesti berkembang. Jangan kita hanya mementingkan pemikiran kritis saja. No. Yang menyelamatkan kita adalah pemikiran kreatif kita. Semua invensi dunia ini sekarang ini semua dicipta oleh orang otak sebelah kanan. Mana ada otak sebelah kiri? Otak sebelah kiri kamus.
Vertical thinking, ada hadnya. That's why dia orang boleh ukur laut sedalam mana, kau terbang boleh terbang setinggi mana, Gunung Everest setinggi mana, dia orang boleh ukur. That's it. Itu saja ada hadnya pemikiran kritikal. Pemikiran kreatif tidak ada hadnya. Pemikiran artistik tidak ada hadnya. Pemikiran inilah yang mesti kita kembangkan. Pemikiran ini baru bangsa kita boleh berkembang. Baru tamadun kita boleh berkembang. Semua itu tamadun akan habis. Yang ada piramid aja. Piramid. Tak boleh pun. Teknologi yang terpiramid, tetapi juga kreativitinya itu, idea dia itu. Sains ada. Sains ada kita, bawa Malaysia ada sains. Buatlah iPhone. Buat kata bang, buat. Kereta pun nyawanya daripada Korea, nyawa daripada London, Lotus. Buatlah. That means, what does it mean? Artinya, otak kanan kita ni belum kita cabar lagi. Belum kita cabar lagi. Ini baru puisi nak kembang, dah kita stopkan, dah kita tolak, dah kita push. Apatah lagi teknologi. Iya. Hanya dengan sastra saja, dengan sastra words, pemikiran boleh berkembang. Yes, memang. Sastra tidak ada diskriminasi untuk mengembangkan pemikiran. Pemikiran kritikal ada hadnya. Logik kan? Logik, kalau logik itu 10 lah. Ada logik 100 lah. Kalau logik itu 1000 lah. Kalau logik itu 1 juta lah. Ada lebih. Tetapi pemikiran horizontal tak boleh dikira, tak boleh dilonggokkan, tak boleh tinggikan, tak boleh direndahkan. Nothing can challenge pemikiran lateral. Itu sebab dia orang boleh hidup. Ini Jabatan Pulau Pinang. Dulu kita bayar apa? Pergi bayar tol, balik bayar tol. Sekarang sekali je kan? Pemikiran lateral. Itu sebab dia orang boleh maju. Macam mana? Ini tamadun kita. Semuanya berasal dari pemikiran lateral, pemikiran kreatif, pemikiran artistik. Otak sebelah kanan, Hoka. Dan secara otak kanan. Otak tak banyak. 2-3 suku orang saja. Ini sel dia, saya 1 juta, 1 bilion saja. Satu sel boleh ingatan, boleh menyimpan ingatan 10,000 perkataan saja, ingatan saja. Tapi kalau kita penjarakan otak kreatif kita, mampus kita tak akan berkembang. Bangunan cantik tak kreatif pun, taman kotor. Saya nak bacakan sebuah lagi sajak ni oleh William Carlos. Masya Allah, ini penyair seorang Amerika dunia ni. Buat sajak macam prosa. Diterima pula tu. Terbit kan pakai universiti yang tersohor dunia pakai buku ni. Apa kata William Carlos Williams? Sajak Muhammad Saleh pun sini, Sandra Ahmad pun di sini. Ada ramai ada sini. Bukan aku seorang je. Apa dia kata? This is just to say. Ini nak beritahu saja. Tapi ini dia tulis dalam ni, baris demi baris, bentuk saja. I've eaten the plums that were in the ice box. Aku dah makan dah mangga tu yang dalam peti ais. Ya Allah. Boleh di teks ni? Mampus tak boleh? Komsan boleh ni? Takkan boleh? Tapi kalau kita bagi dia teks, kan ada pemikiran, kan ada pecahangan idea, kan ada perkelahian of ideas. Apa dia kata? And which you were probably saving yang engkau simpan agaknya untuk sarapan pagi. Untuk sarapan, mana ada pagi? Mana sarapan pagi? Untuk sarapan. Forgive me, they were delicious. Maafkan aku, kerana dia amatlah enak. So sweet, manis sangat. And so cold, sejuk sangat. Tempat tak ada apa-apa. Tempat tak ada apa-apa. Very literal, prosaic. Tapi you tengok ni,
Forgive me, maafkan aku. They were delicious. Dia amatlah enak. So sweet, manis sangat. And so cold. Nampak tu pemikiran dia tu. Manis tapi sejuk. Nampak? Kan ada pemikiran tu. Tapi habis juga. Ini kalau William yang tulis ni. Kalau macam ni boleh jadi teks? Tak boleh. Ini universiti yang gaji teks ni. Bodoh ke dia? Bodoh ke penyiar Amerika ni? Bodoh ke pengumpul ni? Why? Kita mesti bagi perkembangan. Mesti bagi otak kita berkembang. Pasti negara kita maju. No diskriminasi. No diskriminasi. Dari segi pemilihan teks. Alhamdulillah. 15 tahun teks aku tak terbitkan. Alhamdulillah, tak apa. Tak apa. Satu hari mereka mesti menyesal. Mesti menyesal. Pasti. InsyaAllah dengan izin Tuhan. Iya. Pasal aku tak berdosa kan? Takkan saja aku tak dinilai. Kau tak ada nilai kot. Dulu boleh pakai SPM waktu Semanawang, Datuk Bahazin. Boleh? Why? Malas nak tuduh-tuduh kan. Dosa kita kan nak. Ini aku ni tak ada dosa kan. Saya dah janji pada diri saya, jangan dengki khianat ke orang, jangan zalim orang. Jangan bohongi orang. Jangan buat jahat dengan orang. Saya dah janji diri saya. Nak bersihkan diri saya. Malas aku nak cakap kan. Tapi kalau tak cakap orang tak tahu kan. Yes. Dilema. Ini boleh buat saja ni. Dilema. Okey Pak Lee. Ya, okey. Okey. Kita minta pandangan daripada Saudara Khalid Saleh tentang puisi dalam sistem pendidikan negara ni. Nak terima puisi Pak Agi, kita takut pelajar tak faham. Ni masalahnya Pak Agi, kan? Kalau Pak Agi marah, saya pun marah juga. No, there's nothing wrong with my point. Nothing wrong with the students. Nothing wrong. Dia ada dalam kelas tu, ada maha guru dia. Guru tu nak terangkan. Kalau dia tak boleh terang, bagi kursus, panggil aku. Okey. Saya selalu bagi Pak Agi, kita panggil sekalian. Okey, duduk Pak Agi. There's nothing wrong with my point. No, nothing wrong at all. Nothing wrong. You know, critical minda mereka yang salah. Bukan creative thinking mereka. Betul. Kan ada peribahasa Melayu. Dia ingat dia taklim lagi. Ni papan ni dekat tunjuk kan jongkit ni. Wah, dia taklim lagi. Kan indah kan. Okey Pak Agi, kita minta reaksi tu kalau ada kali saya nak sambung marah-marah pun betul juga. Ada masalah. I'm not angry. Saya tak marah. Saya hanya ekspresif saja. Okey, bagaimana dalam konteks pendidikan tadi? Silakan. Orang Khalid belum marah lagi. Okey, silakan Pak Khalid. Apa soalan tadi? Soalannya lah Dia dah cerita panjang sangat sampai dah terlepas soalan. bagaimana kita nak meletakkan puisi ini boleh diterima oleh masyarakat khususnya dalam sistem pendidikan kita lah ini. Lebih kurang macam itulah. Sebab hari ini bila dikatakan puisi itu, puisi ini tak boleh membawa kepada kemajuan, puisi ini dikatakan mundur, puisi ini dikatakan macam-macam lah. Yang buruk-buruk, yang jahat tu adalah puisi. Sehingga kan puisi itu nak senang cakap lah, nak dimansuhkan daripada sistem pendidikan negara. Macam itulah lebih kurang. Silakan. Ini kalau saya bercakap benda-benda, saya sebenarnya tak perlu jawab ni. Pasal ini soal-soal akademik ni tak ada hubung kait dengan saya. Maaf cakap lah ya, bukan ambur tak ada. Sebab saya tidak dibesarkan secara akademik. Jadi saya main bore saja. Tapi Wak Khalid kena fikir juga. Sebab puisi Wak Khalid itu berharga menjadi khazanah negara, tapi kenapa tak diketengahkan dalam dunia pendidikan? Okey. Tak, itu saya tak pernah terfikir itu pun. Lantaklah kalau dia nak angkat itu pun terima kasih, kalau tak angkat pun tak ada apa-apa kan. Sebab saya tak pernah ada kepentingan. Tak, aku pun macam itu juga. Marilah pulang pun habis cakap dah. Tak, masalahnya apa ni? Saya nampak benda ini semua dalam ketakutan, semua orang dalam kebimbangan. Bila bercakap soal sistem bercakap kenapa puisi tidak berkembang, kenapa puisi tidak maju, sastra tidak maju, teater tidak maju, semuanya ini pasal apa? Sebab sistem yang diguna pakai itu maknanya tidak pernah kekal. Ya. Tak pernah kekal, tidak ada garis yang garis dasar tu tidak ada.
Tukar menteri nanti tukarlah dasar, tukar menteri tukarlah jadi dasar. Jadi berapa kali dasar nak ditukar? Satu ketika dulu saya bercerita soal teater, ya, ada teater sebabak, dah ada follower dia, dah ada crowd tertentu dah. Tukar masuk pula Pak Kadiak, dah lain pula. Tahu Pak Kadiak? Dah lain pula. Salam pun dah tak begini, dah begini pula. Sampai saya cakap dengan orang Istana Budaya ini, kau belajar daripada mana salam gini ni? Kan? Jadi orang semua kalang kabut. Sama juga dengan puisi pun begitu juga. Kenapa puisi tidak dikembangkan secara meluas dari peringkat awal lagi? Pihak pemilih itu sepatutnya peka, ya, bukan peka, peka. Ini puisi yang seperti ini sesuai tak untuk membina minda kanak-kanak sekolah ataupun prasekolah. Bukan kanak-kanak tak boleh diasuh dengan puisi yang berbentuk kanak-kanak. Ada status tertentu. Jadi proses itu berkembang sehingga sampai kepada dia matang berfikir, mampu berfikir soal perlambangan, hubung kait perlambangan itu dengan kehidupan, dengan manusia, dengan alam. Barulah dibawa puisi-puisi yang berbentuk begitu. Tapi janganlah buat puisi puisi Agi umpamanya bawa ke, mungkin boleh buat puisi Agi kepada kanak-kanak. Mungkin dia seronok dengan bunyinya, tak tun tak. Mungkin seronok dari segi bunyinya. Tapi bila kepada peringkat dewasa, puisi itu dah jadi lain. Maknanya dah lain. Puisi yang sama. Yang 4V ke 3V ke? 3V kan. Mungkin besok lusa pun dia buat 4V. Mana tahu dia nak cerita sejarah pasal Komsas tak ambil, dia cerita sejarah. Boleh jadi. Jadi sebenarnya satu-satu puisi kan, dia bergantung kepada situasi, latar masa dan latar tempat. Dia akan memberi makna yang lain. Saya faham begitulah. Sama juga dengan pantun, sama juga dengan kata-kata orang tua-tua dulu. Saya masih ingat datuk moyang saya pernah cakap tu satu masa nanti, masjid penuh cantik-cantik. Semua tempat, semua kampung dulu 3-4 buah kampung baru jumpa masjid satu. Antara satu kampung dengan satu kampung cuma surau aja. Buruk pula tu. Jadi masjid 3-4 buah kampung baru jumpa satu masjid. Jadi moyang saya dah cakap satu masa nanti masjid banyak cantik-cantik, tapi isi dia kambing. Itu yang pernah diucapkan kepada saya. Jadi saya masa peringkat saya kecil itu saya berfikir, macam mana kambing boleh pergi masuk masjid? Dia nak buat apa ya? Tapi dah peringkat sekarang rupanya makna itu dah lain. Itu faham sendirilah tak saya. Itu pun puisi juga tu. Orang tua tanpa sedar dia dah buat puisi sebetulnya. Ya? Yang ada unsur-unsur apa tu, elemen-elemen metafizik sebetulnya kan. Sebab metafisik dia bermula daripada fisik yang nyata. Kan? Jadi puisi disekat di peringkat pengajian tinggi. Saya fikir mungkin ini semuanya faktor-faktor. Jadi bila saya bercakap politik nanti huduh sebenarnya kan. Tapi saya tak nak mengaitkan. Tapi mau tak mau memang ada kaitan dengan politik lah. Kan? Jadi kadang-kadang orang sesuatu kuasa ni kadang-kadang dia tak mau orang tu berfikir bijak dan kritis. Kalau bijak tak apa. Jangan bijak dan kritis. Itu bahaya. Kan? Dia senang cakap habis itulah. Tak, ni dah nak terasa dah nak melirik jauh. Terima kasih. Jawapan ikhlas dari saudara Khalid Saleh. Emotional. Bukan emosional. Dia tak ada emosional. Dia ada insting tu yang terbayang yang bukan-bukan. Tak apa, terima kasih. Mudah-mudahan begitulah Dr. Hati suasana hari ni kan. Tak berterus terang apa salah, tak berterus terang apa salah, tapi hakikatnya kita seperti digigit. Orang sastra ni seperti digigit. Apa sahaja hal yang berkaitan dengan sastra nak dibawa kepada dunia pendidikan dikatakan terlalu kritis, mencocok dan golongan-golongan yang tertentu ni. Sedangkan itu adalah fungsi sastra, iaitu mengkritik. Jadi itu situasinya. Okey, ketiga-tiga pun dah bercakap dalam konteks mesti dalam aliran ataupun nak dibawa ataupun nak dikaitkan dengan sistem pendidikan negara. Okey,